Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Latihan kita daripada hari ini daripada buku Sasbadi. Okey, dari buku Sasbadi, muka surat 63 dan 65. Okey, di mana kita hari ini akan belajar ataupun kita imbas semula, mengingat semula tajuk dari tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, di sini kita akan menyatakan ukuran dan sukatan dengan berpandukan alat ukuran yang diberi dan kita akan menyelesaikan operasi asas melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, latihan dari muka surat 63, nombor 1, kita ada ukuran benang yang kita perlu guna pembaris ataupun pita ukur untuk mengukur benang ini. Jadi benang ini jika kita perhatikan diletakkan pada ukuran 1. Okey, bermula pada ukuran 1 dan berakhir pada ukuran di sini. Okey, jadi kita baca ukuran hujung yang saya letakkan anak panah, dia ialah jawapan dalam cm mesti kita baca sebagai 3.5 cm. Tapi disebabkan benang ini tidak diletakkan pada permulaan pembaris iaitu sifar, jadi di sini ialah lebihan. Lebihan ini perlu dibuang. Okey, lebihan sebanyak 1 cm ni perlu dibuang. Jadi bacaan pada ukuran benang 3.5 cm, buang maknanya tolak 1 cm ataupun 1.0 cm. Okey, jadi kita dapatlah 2.5 cm bagi ukuran benang ini sebenarnya. Okey, 2.5 cm bagi ukuran sebenar benang ini. Kenapa bukan 3.5? Sebab ada lebihan di sini yang saya bulatkan merah di sini, lebihan. Kita tak ada benang kat sini, jadi sini tak boleh baca. Kena buang. 1 cm kena buang daripada 3.5. Okey, jadi saya harap semua jelas. Untuk soalan B, kita perlu tuliskan dalam bentuk pecahan cm. Okey, jadi tengok balik jawapan A dalam perpuluhan. Okey, di sini kita nak tukar jadi nombor pecahan. 2.5 dia ialah 1 digit lepas titik. Bila 1 digit lepas titik, dia ialah per 10. Okey, 1 digit itu ialah digitnya ialah 5 per 10. Manakala 2 ni, 2 ialah nombor bulat. Okey, jadi kita dapatlah nombor bercampur untuk jawapan B, iaitu 2, 5 per 10. Per 10 kita dapat sebab lepas titik 1 digit. Bila lepas titik 1 digit, bawah penyebutnya ada 1 sifar. Okey, 1 sifar itu nombornya 10. Jadi dapatlah 2, 5 per 10. Okey, jadi untuk soalan B. Manakala untuk soalan C, dia nak kita tukar dalam milimeter, mm. Okey, A dengan B dalam cm, jadi C kita nak tukar dalam mm. Untuk tukar dalam mm, yang mana sudah sangat jelas, sudah faham, dia tak perlukan jadual T. Jadi kalau belum faham, belum mahir, kita guna jadual T, jadual cm, mm. Okey, cm, mm, kaitan dia 1 cm ialah sama dengan 10 mm. Jadi bahagian mm, tengok saya gariskan ada 1 sifar dekat 10, bermaksud ada 1 digit je boleh muat dekat ruangan mm. Okey, jadi kita guna nombor jenis perpuluhan ini, 2.5 untuk 2.5 cm yang kita nak tukar menjadi mm. Jadi saya harap kamu masih ingat cara nak masuk nombor perpuluh, nombor yang ada titik pada jadual T, ikut titik kan, ikut titik. Jadi sangat senang. Titik di tengah sini pada garisan, jadi belah kiri titik, ini titik, belah kirinya 2, masuk 2 kat belah cm, belah kanannya 5, masukkan 5. Jadi dalam jadual dia begini. Okey, macam mana nak baca unit mm? Untuk baca unit mm, kita baca semua digit yang ada, iaitu 25. Okey, unitnya mm. Jadi jawapan dia 25 mm. Okey, ini latihan ini untuk memastikan kita mahir bagaimana untuk membaca ukuran pada pembaris. Okey, ukuran panjang pada pembaris. Okey, kemudian kita nak tukar daripada nombor perpuluhan boleh menjadi nombor pecahan atau nombor bercampur dalam unit yang sama cm. Dan juga kita mahir untuk menukar cm kepada mm dengan menggunakan jadual T. Jadi saya harap semua murid jelas dengan latihan ini. Okey, seterusnya soalan nombor 2, kita ini ialah dari tajuk jisim. Okey, jisim alat ukurannya ialah penimbang.
Okey, kita ada sebiji betik di situ. Ukurannya pada anak panah ini. Okey. Penimbang kilogram. Jadi kita baca pada senggatan yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Okey, macam mana nak baca? Okey, dia asalnya anak panah ni daripada sifar, dia bergerak melepasi nombor 1, lalu berhenti pada senggatan kedua ni. Okey, jadi 1 kilogram dia dah lalu, maknanya dia dah ada 1 kilogram dan ada sikit lebih. Sikit lebih ni 2 senggatan ni. Okey, macam mana nak baca 2 senggatan? Okey, tengok, perhatikan. Daripada sifar sampai ke 1, ada berapa bahagian semuanya? Dari sifar hingga 1, ada berapa senggatan semuanya? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 bahagian. Okey, satu bahagian berapa nilai? Jadi untuk cari satu bahagian, jika 5 bahagian bernilai 1 kilogram, 5 bahagian sama dengan 1 kg. 1 kg ni sama dengan 1000 gram. Okey, jadi satu bahagian saja. Satu bahagian senggatan bernilai, kita kena bahagi. 1000 bahagi 5, yang mana kita akan dapat setiap bahagian bernilai 200 gram. Okey, setiap bahagian bernilai 200 gram. Okey, jadi kita pada penimbang ni, anak panah sudah lalu 1 bahagian ni yang merah ni, dan satu lagi bahagian kat sini. Mana 2 bahagian? 2 bahagian bernilai 200 dan 200. Ini bernilai 200. Ini pun bernilai 200. 200 ni unit gram ya, bukan kg. 200 ni unit gram, bukan kg. Okey, jadi kita tengok. Soalan A, dia nak jawapan kg. Untuk jawapan kg, 200 gram bila kita tukar menjadi kg, saya harap kamu masih faham dengan jadual T. Kg, gram, hubungan dia 1 kg bersamaan 1000 gram. Okey, jadi pada ruangan gram, kita masukkan ada 3 tempat sebab ada 3 sifar pada nombor 1000. Okey, jadi 200 gram ni, gram unit belah kanan. Ingat, unit belah kanan masuk dari kanan. Sifar 2. Sifar 2. Kat depan sini tak ada digit apa-apa, letak sifar. Jadi bagaimana nak baca dalam kg? Baca dalam kg mesti ada titik. Untuk baca dalam kg, dia mesti ada titik. Jadi masukkan nombor-nombor yang ada pada jadual ni. Keluarkan, letak sini sifar. Lepas tu ada garisan-garisan ni titik. Dan diikuti 200. Okey, jadi 200 gram tukar jadi kg, dia ialah sifar 0.2 kg. Jadi mari kita baca balik pada penimbang ini. Pada penimbang ini, dia dah lalu 1, maknanya 1 kg. Dia dah lalu 1 kg. Kemudian 200 gram dan 200 gram ni bernilai 400. Okey, sampai dekat sini dia 400 gram. Kejap saya bagi jelas. Saya padam balik 200 ni. Yang ni sebab kita nak kira satu-satu. Okey, tapi penimbang ni dah sampai, penimbang ni dah sampai sini. Sini. Dia dah lalu 200 dan 200, maknanya 400 gram. 400 gram bersamaan, tengok balik jadual T, kalau 200 gram sifar 0.2. Kalau 400 gram sifar 0.4 kg. Okey, jadi gabungkan 1 kg dan sifar 0.4. 1 kg ni ialah 1 sifar. Sifar 0.4 begini. Gabungkan makna tambah. Dia jadilah 1.4 kg. Kedua-dua ni kg tadi. Okey, ini adalah penerangan yang panjang. Okey, untuk murid yang masih kurang faham. Jadi murid yang dah faham, dia terus boleh baca ni 1.4 kg. Jadi saya harap yang masih tak berapa faham, kamu semakin faham cara untuk baca penimbang jika ada senggatannya pecah 5. Senggatannya tadi dipecah 5 bahagian. Okey. Untuk soalan B, dia nak kita jawab dalam bentuk nombor bercampur. Okey. Jadi 1 ni ialah nombor bulat. Letakkan di tepi sini. Okey, 4. 4 ni macam soalan tadi. Kalau kita tengok soalan tadi. Okey. 5 ni jadi 5/10 sebab dia lepas titik satu digit. Jadi ini pun sama. Lepas titik satu
digit jadinya 4/10.